Assalamualaikum, selamat pagi. Jad, macam biasa Jad, minggu ni kita rasa dah 2 minggu tak ada borak Medi dua Sina. Itulah dia, dan kita tertunggu-tunggu sebenarnya. Setiap kali kalau kita berkumpul setiap minggu, kita membincangkan topik-topik yang berlainan. Dan hari ini, topik yang kita nak bincangkan tu apa ni? Kita nak cakap pasal, ini pun antara salah satu penyakit juga yang sering kali kita dengar tapi mungkin kurang pemahamannya tu. Jadi kita bawakanlah pakar kita ada bersama dengan kita sekarang ni, Dr. Masliana, Pegawai Perubatan Pusat Penyelidikan Klinikal ICR Institut Kesihatan Negara. Assalamualaikum Doktor. Salam, selamat petang. Sihat ke tu? Sihat. Kita nak bincangkan tentang topik stroke. Mungkin doktor boleh berkongsi dengan kami dululah. Apa sebenarnya serangan stroke ini? Okey, serangan stroke ini terjadi ia adalah apabila ada seseorang itu tiba-tiba dia lemah anggota badan ataupun separuh pada badan. Ada kadang-kadang tu ada yang herot muka dan puncanya ialah daripada ada ketulan darah di dalam salur kecil otak ataupun kadang-kadang ada salur darah tu pecah dan menyebabkan pendarahan dalam otak. Kalau berlakunya serangan stroke ni doktor kan, apa yang kita yang tak tahu ni, macam mana, apa yang kita perlu buat sebenarnya? Okey, sekarang ni kita tahu that serangan stroke ni boleh jadi dengan tiba-tiba dan berdasarkan kajian kami, makin ramai orang muda, golongan muda yang mendapati serangan stroke. Jadi kalau seseorang tu mengalami stroke, secara tiba-tiba, kadang-kadang dia tiba-tiba jatuh ataupun off balance, ya. Kadang-kadang mata dia tak boleh nampak. Lepas tu dia punya muka boleh herot, so face, arms dia ada anggota tubuh badan, arms atau kaki yang lemah. Atau dan juga dia punya speech, dia punya percakapan tu tiba-tiba kita tak boleh nak faham. Apabila itu semua terjadi, kita kena terus telefon ambulans. Jadi kita sebagai rakyat yang prihatin ataupun kawan, kita harus terus telefon ambulans sebab gejala stroke ini dia berlaku dengan cepat, tetapi dengan cepat juga sel-sel otak itu boleh mati dan menyebabkan kadang-kadang komplikasi yang teruk seperti lumpuh sepanjang hayat and so on. Okey, sebelum gejala stroke ni sebenarnya serangan stroke, dia tak ada ke macam hint kat kita simptom-simptom awal, contohnya macam tangan berpeluh ke, tiba-tiba yang setakat macam pening je, mungkin kadang-kadang kita tak boleh nak baca sebab kita orang biasa yang tak kena stroke pun kita rasa macam kadang-kadang ada time kita pening. Jadi mungkin ada simptom awal yang untuk mereka yang terkena serangan stroke ni boleh ambil langkah berjaga-jaga dengan lebih awal lagi. Ya, jadi sekarang ni simptom yang saya cakap tadi tu, dia boleh berlaku katalah salah satu daripadanya boleh berlaku dahulu. Sebagai seorang yang mengalaminya tu, mungkin tiba-tiba dia rasa dia katalah orang muda 45 tahun, dia sedang tengok TV pun kadang-kadang dia rasa boleh tiba-tiba lemah tangan belah kanan. Selalunya lah dia satu part daripada badan lemah tangan. Dan dia kadang-kadang symptoms tu dia confine kepada anggota itu ataupun tiba-tiba dia akan terus juga gejala tu akan pergi ke kaki, akan pergi ke mata belah kiri. Jadi benda-benda tu lain-lain, bergantung pada orang. Ada yang terus pingsan terus. Ya, jadi kalau nak kata berpeluh-peluh ataupun pening tu susah kita nak cakap simptom-simptom yang vague seperti itu. Tapi kita watch out kepada ialah benda-benda yang telah diakronimkan tu lah, be fast tu. Kalau terjadi, kita tak salah kalau kita terus telefon ambulans dan mereka akan assess pesakit itu. Dan di situlah kita mahu rakyat dan ahli keluarga mereka semua tahu bahawa lagi cepat tindakan dibuat selepas serangan stroke, lagi bagus dan lagi kurang komplikasi untuk pesakit tersebut. Jadi dan sekarang ni Malaysia, kerajaan Malaysia memang ada menawarkan rawatan stroke yang menggunakan ubat pencair darah ataupun disebut thrombolysis di beberapa hospital di Malaysia. Jadi itu adalah satu advancement lah dalam kita punya cara kita merawat stroke. Tapi selepas berlakunya stroke untuk individu tu doktor, sebab saya ada dengar juga ada stroke yang dia boleh recover, ada yang terus tak boleh nak recover kan. Mungkin doktor boleh terangkan sikit? So daripada dia serangan tu sendiri, kalau masa yang kita dapat tangkap serangan tu, kita dapat bawa dia ke hospital kurang daripada 4.5 jam, mungkin kita dapat selamatkanlah sel-sel otak dan mungkin dia punya komplikasi akan ringan.
Bila komplikasi tu ringan, katalah dia hilang fungsi satu tangan kiri, selepas itu kita boleh hantar dia ke program-program pemulihan dan mungkin dia boleh dapat balik guna tangan kirinya. Tapi waktu serangan tu, kalaulah kita mengesyaki dia kena serangan stroke tu lambat, dan pesakit itu terbaring di situ buat masa yang lama sebelum kita pergi hantar dia ke hospital. Kadang-kadang ada orang ada orang bila jadi benda-benda macam tu, lemah tangan kiri, lemah kaki kiri, dia pergi berurut. Dia bawa pergi berurut ke kan, bagi benda-benda yang macam itulah, dan tak terus bawa mereka pergi hospital. Itu yang di mana jadinya kerosakan banyak sel otak. Dan apabila itu berlaku, mungkin susah kita nak membendung komplikasi lumpuh selepas serangan stroke. Doktor, mungkin doktor boleh bagi sedikit nasihat lah untuk penghujung ni kan, berkenaan dengan stroke, untuk nasihat, awareness juga untuk orang yang belum pernah ataupun jika berlakunya, apa perkara-perkara yang diorang kena buat ni doktor, secara ringkasnya supaya orang mudah nak faham dan ingat tu. Di usia muda, kita harus jaga pemakanan, kita harus kita buat aktiviti lah, janganlah hidup sedentary kan. Makanan kita tu kena kurang garam. Jadi kalau kita makan masakan sendiri, jangan makan fast food. Fast food memang banyak konten garam ya. Dan juga exercise. Kurangkan stres. Saya rasa lagi senang, saya rasa orang ramai tahu ini semua tapi mungkin tak praktikkan lah. Agak susah kan kita nak mendapat makanan yang sihat, exercise setiap hari. Dan ada gejala lain juga yang boleh menyumbangkan kepada stroke, seperti kencing manis, kencing manis, kolesterol tinggi dan juga merokok. Benda-benda ni boleh dicegah sebab ia adalah kita inisiatif diri sendiri untuk merubah cara kehidupan kita. Jadi kita boleh mulakan dengan itu. Kalau kita dapat mulakan dengan itu, insya-Allah kita akan terhindarlah daripada serangan stroke. Dan kalau yang ada sudah terkena serangan stroke tu, ubat tu harus diambil. Kadang-kadang orang kita dia skeptical kan. Ya. So ubat kena ambil, rehabilitasi kena pergi. Benda-benda macam tu bolehlah kurangkan bebanan kepada keluarga ataupun kepada masyarakat.